salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman bersiaran secara langsung dari rumah. Dan apa yang kita jangka menjadi tumpuan hari ini dan sepanjang minggu ini adalah perbahasan Belanjawan 2021 pada peringkat jawatan kuasa pada minggu terakhir di sidang Dewan Rakyat di Parlimen, yang mana kita menyaksikan perbahasan sejak beberapa minggu yang lepas, bermula dengan pada peringkat dasar dan kemudian pada peringkat jawatan kuasa yang secara rata-ratanya kementerian semua telah pun diluluskan peruntukan dalam Belanjawan 2021. Ada sedikit perbahasan, perdebatan yang sedikit hangat. Misalnya kita lihat perbahasan Kementerian Kesihatan minggu lepas, ada sedikit perdebatan antara kalangan kerajaan dan juga ahli parlimen pembangkang. Tetapi minggu ini kita berbaki hanya beberapa hari lagi sahaja sebelum kita menjangkakan mesyuarat penggal ini akan ditamatkan pada 17 Disember Khamis ini, Hakim. Ya, dan dalam masa sama juga ini adalah satu belanjawan yang sangat dinanti-nanti dan sangat juga mendapat perhatian dan mendapat kritikannya. Dan dalam masa sama juga kita lihat Menteri Kewangan Datuk Tengku Zafrul, juga ada Datuk Sri Zafrul juga dia menyatakan bahawa ini adalah satu perkara yang telah dilakukan dengan sehabis baik. Beliau telah melakukan perundingan dengan banyak pihak untuk menghasilkan belanjawan ini, dan baginya seperti dipetik berkata dalam satu wawancara khas dengan media, beliau menyatakan tak masuk akal sebenarnya kalau nak tolak belanjawan ini, dan walaupun dah diluluskan secara dasar dan di peringkat jawatan kuasa, tapi ada bacaan kali ketiga, dan beliau menyatakan keyakinannya bahawa belanjawan kali ini akan diluluskan. Naila. Ya, selain daripada Belanjawan 2021, pastinya juga kita tak boleh terasing daripada isu-isu politik yang mana Kerajaan Perikatan Nasional bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga berdepan cabaran dalam Parlimen sendiri, yang mana ada sekurang-kurangnya 20 usul undi tidak percaya yang telah pun dibangkitkan tetapi belum lagi diusulkan. Itu yang dibangkitkan, ditimbulkan oleh ahli Parlimen pembangkang, yang mana kita mungkin boleh menjangkakan dalam beberapa hari ini pastinya akan dibangkitkan semula oleh blok pembangkang. Dan menceritakan tentang Parlimen, apa yang juga kita saksikan sebelum ini, misalnya pada perbahasan peringkat jawatan kuasa untuk Kementerian Kesihatan, kita dapat saksikan perbahasan ataupun penggulungan itu dibawakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan sahaja, yang tidak hadir ataupun apa yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang ketika itu, Menteri Kesihatan tidak hadir pada perbahasan. Dan kami juga melaporkan dalam masa yang sama apa yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adam Baber. Beliau diperintah menjalani HSO ataupun Home Surveillance Order sehingga 18 Disember, perlu menjalani kuarantin selepas menjadi kontak rapat kepada seorang petugas media swasta yang didapati positif. Dan perkara tersebut diumumkan hanya 2 hari atau sehari selepas perbahasan tersebut diadakan. Dan ini juga pengumuman daripada Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun, yang katanya beberapa ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang dikenakan pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO selepas menjadi kontak rapat individu positif COVID-19. Tetapi beliau tidak dapat mengesahkan jumlah mereka yang terlibat dan juga siapa nama-nama ahli parlimen yang disahkan sebagai kontak rapat ini, Hakim. Ya, dan dalam masa sama juga walaupun beliau tidak mengesahkan berapa dan siapa orangnya, kita serba maklum bahawa ada beberapa ahli parlimen yang telah pun dikenakan perintah Home HSO ni ataupun Home Surveillance Order ni, baik daripada pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Keduanya dilaporkan ada, tetapi dalam masa yang sama juga kita melihat Tuan Speaker Dewan Rakyat ini mengembalikan servis kepada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Shah Abdullah, di mana beliau menyatakan di mana-mana ahli parlimen yang ingin menghadiri, yang sedang menjalani perintah kawalan menjalani kuarantin di rumah, yang ingin menghadiri sesi Dewan Rakyat perlu mendapatkan kebenaran daripada Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, dan mereka perlu yang hadir pula, kata Ketua Pengarah Kesihatan, mereka yang ingin hadir ke Dewan Rakyat perlu memakai PPE ataupun kelengkapan perlindungan diri. Jadi ini kalau kita lihat, mungkin dalam minggu ni kita akan dapat saksikan mungkin ahli-ahli parlimen kita yang selalunya memakai
suit and tie, mungkin memakai set PPE seperti yang selama ini dipakai oleh petugas Barisan Harapan jika mereka ingin hadir ke sesi ataupun perjalanan sesi Dewan Raya. Ini satu menarik untuk kita perhatikan. Tetapi dalam masa sama juga kita lihat perkembangan bercakap mengenai Ketua Pengarah Kesihatan, beliau dalam satu ucapan di Twitter ada memaklumkan mengenai ini tak pasti berita baik ataupun tidak baik, tapi ada yang lega dengan perkara ini, ada yang mungkin tidak senang, iaitu beliau menyatakan bahawa tempoh kuarantin wajib dikurangkan daripada 14 hari kepada 10 hari. Ini yang dinyatakan oleh beliau selepas melihat kepada laporan saintifik semasa dan juga apa yang berlaku di luar negara. Beliau menyatakan bahawa sebelum ini KKM mengumumkan untuk mengkaji memendekkan tempoh kuarantin di Malaysia ke atas prosedur pengurusan kuarantin wajib ke atas pengembara yang pulang dari luar negara dan kontak rapat. Dan ini selaras dengan situasi semasa COVID-19 di Malaysia dan laporan klinikal terkini dari seluruh dunia. Dan ini terpakai bagi perintah pengawasan dan pemerhatian dilaksanakan di pusat kuarantin atau di tempat kediaman. Jadi bermula 15 Disember, sebenarnya bermula hari inilah 14 Disember sebenarnya, konsep esok, tempoh kuarantin itu dipendekkan daripada 14 hari kepada 10 hari. Dalam Ya, seperti yang dikatakan di sini, ini langkah yang telah pun diambil di negara lain. Kebanyakan negara, terutamanya di Eropah, hanya mengenakan kuarantin selama 10 hari sahaja melihat kepada jumlah masa yang diperlukan untuk mengadakan ujian saringan sebanyak 2 kali. Dan kalau diadakan lebih cepat daripada itu, keputusan sekarang kita lihat ada rapid antigen, ujian rapid antigen yang boleh mengeluarkan ujian kurang daripada 24 jam. Ini mungkin juga dapat menyaksikan tempoh kuarantin itu dapat dipendekkan lagi pada masa depan. Tetapi pastinya ada juga yang agak khawatir melihat kepada tempoh inkubasi virus COVID-19 ini yang rata-ratanya saintis melihat mengambil masa dalam tempoh 10 hari. Dan perkembangan ini berlaku ketika negara masih lagi mencatatkan 4 digit angka kes positif, yang mana semalam kita menyaksikan 1,229 kes positif yang direkodkan dengan 6 kluster baru dan juga 4 kematian dicatatkan dalam tempoh 24 jam. Dan ini menjadikan kes keseluruhannya adalah sebanyak 83,475 kes, dan daripada jumlah kes baru ini 2 kes import mendapat jangkitan luar negara dan selainnya adalah kes tempatan. Dan kes aktif ketika ini adalah sebanyak 13,667 kes, dan Selangor masih lagi melaporkan kes harian tertinggi dengan sebanyak 435 kes, iaitu 35%, dengan 344 kes adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat yang giat dijalankan di lapangan. Ini diikuti dengan negeri Sabah dan juga Kuala Lumpur, dan sebanyak 200 kes dilaporkan berkaitan kluster-kluster di pusat tahanan sementara dan penjara yang melibatkan antaranya kluster tembok, kluster Rumah Merah. Kluster tembok ini kita saksikan sudah beberapa bulan masih lagi tidak ditamatkan, dan juga membabitkan pusat tahanan dan penjara lain juga. Dan bilangan kes sembuh dalam masa yang sama adalah sebanyak 1,309 kes, dan 115 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Dan terdapat 6 kluster baharu, antaranya kluster Hujung Pasir di Labuan, kluster Lestari di Petaling, Hulu Langat, Klang dan Sepang di Selangor dan juga Lembah Pantai di Kuala Lumpur, kluster Desa Idaman di Johor, kluster Tapak Bina Rimbun di Seremban, kluster Tanjung Suria membabitkan Sepang, Gombak, Kuala Selangor dan Hulu Selangor, dan kluster Kuala di Kuantan, Pahang. Dan kita juga menjangkakan kes positif ini akan terus meningkat dalam beberapa minggu akan datang apabila program saringan pekerja masih lagi giat dijalankan oleh Perkeso. Rata-ratanya banyak mensasarkan pekerja asing, dan itu unjuran daripada pihak berkuasa kerajaan sendiri. Ini pula kita nak bawakan unjuran daripada Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME. Ini unjuran yang digunakan di Amerika Syarikat. Dan kalau kita lihat di Malaysia, kes dijangka terus meningkat sehingga pertengahan Mac 2021 dan mencecah lebih 5,000 kes jangkitan harian pada 25 Februari depan. Ini berdasarkan unjuran IHME yang juga menganggarkan Malaysia akan mencecah 2,000 kes pada Januari, 4,000 pada Februari dan 5,000 pada Mac. Dan kalau kita nak lihat betul ataupun tidak, sebelum ini IHME mengunjurkan kes positif cecah 2,183
kes pada 10 Disember, tetapi negara sebenarnya mencatatkan lebih daripada itu, iaitu 2,234 kes baru. Ini antara unjuran daripada Institut Antarabangsa. Ini hanya unjuran, tetapi kita lihat berdasarkan kes rasmi yang dilaporkan KKM ada sedikit yang tepat. Kalau November pula tak berapa tepat. Kita lihat IHME unjurkan kes yang agak tinggi, tetapi kita lihat kes masih lagi berada pada angka 3 digit. Agak membimbangkan sekiranya betul kes dijangka akan terus meningkat sehingga tahun depan, Hakim. Ya, walaupun ini sekadar unjuran ataupun jangkaan yang dibuat, tetapi tepat atau tidak ia memberikan satu gambaran yang menggerunkan, kerana saat kita semua mungkin sudah merancang untuk melakukan sesuatu dengan tahun hadapan, di mana dengan laporan-laporan media yang kita saksikan dengan penghasilan, kejayaan vaksin yang ada ketika ini memberi sedikit kegusaran, tetapi dalam masa yang sama juga kita perlu melihat kepada unjuran-unjuran ini juga bermakna bahawa kadar pemantauan itu tidak diikuti. Saya pasti dalam kes-kes yang dilaporkan sebelum ini ianya melibatkan kluster-kluster besar dan juga soal pematuhan SOP di tempat kerja. Itu antara yang kita perlu berikan perhatian, tetapi dalam masa sama juga ini tak boleh nak gembira sangat, tak boleh nak sedih sangat dengan unjuran yang dilaporkan sehingga 5,000 kes. Kalau betul unjuran ini 5,000 kes, ianya bermakna kita mencipta rekod setiap bulan, setiap hari sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama juga kita lihat bercakap mengenai soal vaksin yang beri sedikit keyakinan untuk ekonomi kembali dibuka, keyakinan kepada orang ramai untuk kembali keluar melakukan aktiviti, pastinya dengan mematuhi SOP-nya adalah penggunaan vaksin ini. Kerana kita semua maklum di Amerika Syarikat, vaksin keluaran Amerika Syarikat Pfizer dan juga BioNTech telah pun diluluskan penggunaannya secara kecemasan. Tetapi dalam masa sama Malaysia juga dijangka akan dapat vaksin itu pada awal ataupun suku pertama tahun hadapan, dan jangkaannya adalah 30% pada fasa pertama. Tapi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa kerajaan bercadang untuk tambah lagi sebenarnya vaksin ini, pembelian vaksin sehingga 70%. Ini berbanding kuantiti asal mula 30%, tapi kemudian kerajaan rancang untuk tambah lagi sehingga ke 70%. Kata beliau, ada negara yang sudah beli vaksin itu dengan setengahnya memperoleh dalam kuantiti yang banyak, melebihi jumlah penduduk mereka sendiri. Jadi untuk Malaysia, kita sudah dapat 30%. Beliau sudah pun mengarahkan Menteri Kesihatan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI, untuk berunding supaya dapat tambah lagi daripada 30 kepada 60 ataupun 70%. Ini yang dinyatakan beliau semasa beliau berucap di Dun Gambir, di kawasan pedalaman ataupun kawasan luar bandar di Johor, di Dun Gambir, di mana beliau juga merupakan adun Bukit Gambir. Beliau menyatakan ketika melakukan sambutan di Bali bersama dengan penduduk di Dun Gambir pada Ahad, Naila. Ya, penting untuk kita lihat di sini apa yang dikatakan tindakan tersebut ataupun cadangan itu kerana beliau melihat ada negara lain yang sudah pun memperoleh vaksin, membeli dengan jumlah yang melebihi jumlah penduduk di sesebuah negara itu. Ini menunjukkan apa yang kami laporkan sebelum ini, negara lain mendapatkan vaksin daripada Pfizer. Amerika Syarikat telah pun meluluskan penggunaan Pfizer untuk tujuan kecemasan dan telah pun mula diedarkan setakat awal pagi ini. Kita lihat ini meningkatkan keyakinan bagi negara seperti Malaysia di sendiri, meningkatkan keyakinan lagi dan untuk terus memperoleh jumlah vaksin dengan lebih banyak berbanding apa yang dirancangkan awal sebelum ini, sebanyak 70% daripada 30%, peningkatan yang sangat banyak. Dan pastinya dalam masa yang sama kita cadang untuk meningkatkan kuantiti vaksin. Kalau kita dapatkan daripada satu sumber saja yang sama iaitu Pfizer, dalam masa yang sama perlu ada persiapan. Kita tahu logistik menjadi satu isu bagi vaksin Pfizer dan BioNTech ini, memerlukan suhu yang agak ekstrim
Jadi adakah kita bersiap sedia dari sudut logistik, peruntukan dan juga komunikasi? Adakah penduduk kita sendiri bersedia untuk divaksin? Sejumlah yang banyak 70% itu juga perlu dititik beratkan, perlu diteliti oleh kerajaan. Dalam masa yang sama persiapannya juga perlu selaras dengan jumlah vaksin yang ditingkatkan ini. Itu antara laporan yang kami bawakan di astroawani.com dan banyak lagi laporan kita nak ceritakan, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam awal di pagi bersama saya Akram Ramadan dan Laut, dan kita nak teruskan membicarakan mengenai laporan-laporan yang terdapat di laman web astroawani.com. Dan salah satu laporan yang menarik perhatian adalah berkenaan dengan isu ataupun perkara yang mungkin membesarkan kita sedikit, iaitu mengenai laporan dari luar negara seperti dipetik oleh portal Times of India yang melaporkan bahawa pihak berkuasa India mendedahkan ada pelan rancangan pengganas yang ingin melancarkan serangan di negaranya, tetapi rancangan itu dilakukan oleh kumpulan etnik Rohingya yang berpangkalan di Kuala Lumpur, yang dikaitkan juga dengan penceramah kontroversi iaitu Dr. Zakir Naik. Dan menurut portal berita itu, agensi risikan India telah berjaya melihat ataupun meminta menggagalkan cubaan serangan yang dijangka akan dilakukan dalam masa terdekat daripada kumpulan ini yang berasal dari Malaysia, yang bertapak di Malaysia, yang merancang untuk menyusup masuk ke Bangladesh, dijangka pada pertengahan atau akhir Disember ini, sebelum ke India untuk melancarkan serangan tersebut. Dan serangan tersebut dikatakan diketuai oleh seorang wanita yang mendapat latihan di Myanmar. Kemudian wanita itu masuk ke Malaysia pada awal tahun ini untuk meneruskan perancangan. Dan dalam masa sama juga kita lihat kumpulan itu, pihak polis atau pihak penyiasat India sedang menyiasat sama ada kumpulan Rohingya itu ada kaitan dengan ada sebuah kumpulan militan Rohingya sebelum ini yang mengumpul dana untuk pelarian Myanmar di Malaysia mempunyai kaitan ataupun tidak dengan plot rancangan itu. Dan dalam masa yang sama, kami terus mengajukan persoalan ini ataupun laporan ini kepada pihak ketua polis negara, tetapi beliau menyatakan bahawa setakat ini PDRM tidak menerima maklum balas ataupun sebarang maklumat daripada counterpart rakan sejawat daripada India, iaitu polis India. Tetapi beliau menyatakan, ketua polis negara Tan Sri Abdul Hamid Badu menyatakan bahawa Malaysia sentiasa akan bekerjasama dan memantau pergerakan ini, kerana kita tahu dua perkara, iaitu etnik Rohingya ini etnik yang tidak diterima oleh kebanyakan negara. Warga tanpa pasport ini adalah golongan yang sangat fragile untuk dimanipulasi, dan lebih banyak persoalan sebenarnya yang timbul daripada laporan ini. Adakah sebenarnya mereka ini dimanipulasi, dan adakah etnik Rohingya yang berada dalam negara kita ini sebenarnya ada kaitan dengan gerakan militan ataupun keganasan. Kerana sebelum ini juga kita bermaklum bahawa ada beberapa gerakan, iaitu Arakan Salvation Army antara yang ditahan sebelum ini beberapa tahun lepas kerana merancang keganasan ataupun merancang serangan di luar negara. Naila. Ya, banyak konteks yang perlu diambil kira di sini, dinamik politik bukan saja dalam negara. Kita lihat seperti apa yang dikatakan Hakim itu, kita perlu ambil kira mungkin juga ada unsur kaitan dengan keganasan, tetapi dalam masa yang sama memang ada pelarian Rohingya. Kita tahu mereka berdepan dengan penindasan di Myanmar. Itu satu konteks yang perlu diambil kira di sini, dan juga hubungan antara Malaysia dan India itu juga perlu dititik beratkan, dan apa konteks politik yang berlaku di India ketika ini dengan ketegangan antara kaum dan juga agama di sana, kita tahu semakin meningkat baru-baru ini dalam beberapa tahun yang lepas. Jadi itu antara konteks yang perlu diambil kira, sensitiviti dalam laporan tersebut. Tetapi apa-apa pun kita tahu pihak berkuasa akan meneliti laporan tersebut, dan apa-apa pun pastinya tindakan berat akan diambil terhadap mereka yang didapati bersalah ataupun ada unsur-unsur keganasan. Kita tahu sepanjang pandemik COVID-19 ini, aspek keselamatan, aspek
sempadan negara itu amat dititik beratkan pihak berkuasa dengan ops benteng yang giat dijalankan sejak beberapa bulan yang lepas. Kita juga lihat banyak penekanan daripada pihak berkuasa untuk memastikan penjagaan keselamatan di sempadan itu akan ditingkatkan apabila ramai yang khawatir terdapat warga asing ataupun parti pendatang asing tanpa izin yang masuk negara dan tidak mempunyai pengesahan dari sudut tahap kesihatan dan ujian COVID-19 mereka. Dan itu persoalan tentang keselamatan negara dan juga isu jenayah yang membabitkan warga asing, yang mana semalam juga kita menyaksikan pengumuman daripada Ketua Pengarah Jabatan Immigration yang katanya warga asing yang didapati terlibat dan disabitkan dengan kesalahan membabitkan kegiatan jenayah akan diisytiharkan sebagai persona non grata. Warga asing terbabit akan disenaraikan sebagai persona non grata selepas mereka menjalani hukuman dan diusir dari negara ini. Itu keputusan untuk semua warga asing yang melakukan kesalahan bawah Akta Immigration 1959 tanpa mengira jenis pas yang dimiliki. Ini bermaksud, apa yang dimaksudkan dengan persona non grata ini adalah orang yang tidak dapat diterima oleh sesebuah negara selama-lamanya setelah didapati bersalah melakukan kesalahan jenayah yang tidak dapat dimaafkan semasa dia berada di sesebuah negara. Dan turut senada adalah Ketua Polis Negara yang katanya langkah mengisytiharkan melabelkan mereka sebagai persona non grata ini antara cara berkesan bagi mengekang kegiatan jenayah, terutamanya sindiket Macau scam seperti yang kita saksikan sebelum ini. Ramai mangsa yang tertipu melibatkan kerugian jutaan ringgit yang ada melibatkan warga asing. Kita lihat jenayah yang dilakukan di negara ini oleh warga asing bukan saja membabitkan jenayah petty crimes, tetapi ada juga scam-scam yang agak high level membabitkan teknologi dan sebagainya. Jadi ini antara langkah yang diambil oleh pihak berkuasa melihat kepada kita lihat tindakan semakin meningkat, tindakan penguatkuasaan mereka terhadap scam fraud yang dijalankan sejak kebelakangan ini. Jadi pastinya satu langkah yang kita menjangkakan dapat meningkatkan lagi hukuman terhadap mereka yang didapati bersalah di negara ini. Selain itu, sebelum kita akhiri awal pagi, kita juga nak lihat sedikit kepada perkembangan politik negara, yang mana kemelut politik tanah air telah pun selesai sedikit selepas kita menyaksikan kemelut di Perak telah pun berakhir buat seketika apabila Menteri Besar Perak telah pun dinamakan yang baharu. Tapi selepas itu pastinya ada kesannya pada peringkat persekutuan, yang mana kita saksikan ada kabar angin mengatakan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun meraih sokongan. Ini kabar angin yang kita lihat berulang kali, tetapi kali ini kami dapatkan pandangan dan reaksi daripada pemimpin parti lain, yang mana ini reaksi daripada Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa semalam. Katanya beliau mengulangi lagi gesaan Barisan Nasional ataupun dasar polisi mereka, no DAP, no Anwar. Itu ketetapan yang dibuat BN, dan jika ada ahli yang melanggarnya maka mereka sudah melanggar dasar parti. Ini termasuk pemimpin BN dan UMNO jika benar dakwaan mereka memberi sokongan kepada Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan katanya saya boleh mengesahkan sebagai Setiausaha Agung BN soal SD ini bukan merupakan keputusan parti dan tidak dibincangkan di peringkat parti. Peringkat Majlis Kerja Tertinggi MKTMN adalah Kerajaan Perak dan PN dipertahankan dan dasar no Anwar, no DAP. Ini kita lihat langkah susulan daripada Perak hari itu. Kita lihat beberapa ahli adun PN yang menolak kepimpinan bawah Datuk Seri Faizal Azumu, yang mungkin mencetuskan persoalan adakah ini menunjukkan cenderungan untuk kerjasama bersama dengan pihak pembangkang, Hakim. Ya, itu antara dakwaan ataupun kenyataan yang dibuat selepas dakwaan ada beberapa ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ingin melengkapkan senarai sokongannya. Ada 113 seperti yang didakwa kabar angin yang bertiup di luar sana. Tapi dalam masa yang sama juga kita melihat juga kepada isu yang berlaku dalam kelompok ataupun dalam bagi pihak pembangkang, di mana sebelum ini kita lihat Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal ada mengeluarkan kenyataan menyatakan bahawa Pakatan Harapan itu perlu melakukan reality check dan menukar kepimpinan pakatan mereka jika mereka ingin memenangi pilihan raya umum akan datang. Katanya strategi yang sama pernah digunakan sebelum ini
dalam pilihan raya umum ke-14, tapi untuk bergerak ke hadapan pada pilihan raya umum akan datang, mereka tidak boleh terus dengan strategi yang sama kerana dinamika politik atau pengundi itu juga terus berubah. Dan tetapi kenyataan itu dalam masa yang sama juga apabila kami tanyakan kepada penganalisis politik, ini sebenarnya memberi beberapa indikator ataupun bayangan menyatakan bahawa blok pembangkang sebenarnya kurang persefahaman. Itu kata penganalisis politik daripada Universiti Melaya, itu Profesor Madya Awang Azman Awang Pawi berpendapat bahawa perkara itu mungkin didorong oleh perbezaan pendapat antara parti politik veteran seperti PKR dan DAP berbanding warisan yang masih lagi boleh dianggap hijau ataupun baru dalam arena politik. Kerana kita sebut maklum, ini kata beliau, perkara ini perlu diberi perhatian kerana ia akan ada kesan. Contohnya baru-baru ini dalam isu Belanjawan 2021, ada yang mahu tolak pada peringkat dasar, ada yang mahu tolak pada 15 Disember ini. Ini menunjukkan kurang penyatuan dan persefahaman dalam Pakatan Harapan. Tapi ini merupakan satu yang baik katanya, jika parti besar seperti Pakatan Harapan malah jika dimanipulasi dengan baik, jika digunakan dengan baik, gabungan pemimpin muda dan lama ini dapat memberikan nafas baru dan segar kepada gabungan pembangkang. Bukan sahaja pembangkang, tapi sebenarnya dalam Perikatan Nasional, model politiknya adalah combination lama dan baru yang akan memberikan keyakinan kepada pengundi untuk terus memilih mereka dalam pilihan raya umum akan datang. Naila. Ya, banyak sebenarnya kabar angin yang bertiup kencang yang berhubung Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita lihat apa ciapan Rafizi Ramli sendiri menerusi Twitter semalam yang mendapat perhatian, menceritakan tentang orang-orang di keliling Anwar Ibrahim sendiri. Itu yang dipertikaikan. Itu yang anda boleh lihat di Twitter beliau. Katanya itu yang perlu dikaji semula oleh Anwar Ibrahim kerana ada antara kalangan mereka yang tidak boleh dipercayai. Katanya itu dakwaan beliau. Jadi apa-apa pun ini pastinya menjadi ataupun pastinya perlu membuka mata pihak pembangkang kerana pembangkang juga perlu kita boleh lihat perlu diselaraskan, dilicinkan apa strategi mereka itu kerana itu penting untuk demokrasi dan juga semak dan imbang dalam parlimen dan juga dalam sistem politik kita untuk berfungsi dan berfungsi secara lancar itu. Antara laporan yang kami bawakan di astroawani.com, isu-isu politik yang akan kami bawakan sepanjang hari ini dan minggu ini pastinya minggu yang menarik di sidang Dewan Rakyat. Dan kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman. Salam hormat.